InsyaAllah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Itu dia Kompleks Pendidikan Al-Ummah ataupun dikenali sebagai KPU. Dan sudah pastinya saya juga nak mengucapkan selamat tahun baru untuk penonton-penonton. Assalamualaikum pagi ini. Kerana topik kita hari ini adalah berkaitan dengan mendepani tahun baru untuk 2023. Dan kita sebagai umat Islam sudah pastinya apapun yang kita nak lakukan setiap tahun berlandaskan Al-Quran dan juga Sunnah. Dan bersama dengan saya sekarang ini di studio, saya bawakan kepada anda semua selaku Mudir Madrasah Al-Hikmah Tuan Haji Muhammad Tarmizi Abdul Hamid. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Tuan Haji Baik, pagi ini? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Selamat sampai. Alhamdulillah, Masya Allah. Katanya daripada Ipoh kan? Ya, saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Okay, Tuan Haji, hari ini kita nak bercerita mengenai pandangan Islam. Maknanya perspektif Islam terhadap kita menyambut tahun baru. Setiap tahun kita silih berganti. Jadi mungkin daripada pandangan Islam itu sendiri, apa sebenarnya kita melihat tahun baru ini? Silakan Tuan Haji. Ya, terima kasih Dewi. Tahun baru dia bermula daripada kumpulan atau himpunan hari-hari yang terhimpunnya malam dan siang, sehingga kita sudah berada di 2023. Sedangkan 2022 sudah berlalu. Dalam pandangan Islam, sama ada kalender itu dirujuk kepada Hijriyah, kita TV Al-Hijrah, atau tahun Masihi, kedua-duanya dihimpunkan dalam satu ayat. Seperti dalam tadabbur kita sebentar tadi, bahawa walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Penghuni Al-Kahfi, mereka innahum fityatun amanu, orang-orang muda beriman, wazidnahum huda, ditambah lagi iman mereka. Tapi ayat ini merangkumkan bahawa tempoh mereka berada di dalam gua itu, walaupun perasaan mereka baru separuh hari atau satu hari, tetapi hakikatnya ialah 300 sinin, 300 tahun. Jadi 300 tahun itu ialah menurut Masihi, iaitu mengambil kira Januari sehingga Disember, untuk setahun. Tapi mereka berada 300 tahun. Wazdadu tis'a, ditambah lagi 9. Jadi 309 itu bersamaan dengan 300 tahun Masihi. Begitulah panjang masa mereka berada. Tetapi oleh sebab mereka itu adalah pemuda yang berjuang dengan prinsip mereka bahawa Allah itu adalah Tuhan yang sebenarnya, yang mereka berjuang untuk itu, lalu dibuktikan dalam ayat ini bahawa tahun Masihi diungkapkan 300 sinin, 300 tahun. Formulanya untuk menjadikan di Hijriyah, tambah lagi 9, wazdadu tis'a. Jadi kedua-duanya boleh diguna pakai, tidak ada pertentangan. Begitu pandangan Islam. Ya, itu dia. Masya Allah, itu dia kan penjelasan kata daripada Tuan Haji sendiri. Jadi mungkin Tuan Haji, kita sebagai umat Islam kan Tuan Haji kan, sudah pastinya apa sebenarnya yang kita nak lakukan sebagai seorang Muslim? Apa sikap yang perlu kita ada untuk diri kita setiap kali kita menyambut tahun baru? Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, tahun itu asalnya ialah daripada bilangan hari yang terhimpun. Maka menurut Imam Hasanul Basri, hari di mana kita berada, dia akan membisikkan kepada setiap anak Adam. Ya ibna Adam, ana yaumun jadid. Wahai anak Adam, aku adalah hari yang baru buat kamu. Maka fatazawwad minni, buatlah bekalan yang secukupnya daripada hari yang baru ini. Kerana hari ini la a'udu, aku tidak akan kembali bertemu dengan kamu lagi ila yaumil qiyamah, sehinggalah hari kiamat. Jadi tugas kita
untuk menyambut tahun ataupun bulan yang baru atau hari yang baru ialah mengisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Demikianlah yang dipesan kepada kita saban hari. Menyatakan ana yaumun jadid fatazawwad minni la a'udu, aku tak akan jumpa kamu dah ila yaumil qiyamah. Pada hari kiamat nanti akan dipamerkan balik. Bagaimana rupa skrinnya wallahu alam, akan apa yang berlaku pada hari di mana kita yang sudah berpeluang untuk menyediakan segala kesempatan yang ada. Jadi begitulah konsep tahun baru dalam Islam ini. Malah Rasulullah menyambut tahun baru itu dengan berdoa kepada Allah. Apabila terbit sahaja anak bulan, maka Nabi berdoa selepas bertakbir, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikanlah anak bulan hilal yang terbit ini buat kami bil amni, keamanan dan keimanan, wassalamati wal islam, keselamatan dan keislaman. Jadi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut setiap terbitnya anak bulan. Maka dengan terbitnya anak bulan, dengan penghayatan hari yang baru, maka disitulah menjadikan tahun yang baru itu sebenarnya sangat bermakna buat kita. Seperti yang kita sebutkan tadi, tidak ada percanggahan. Kita boleh menggunakan tahun Masihi ataupun Hijri untuk kita beribadah, seperti mengeluarkan zakat. Zakat kalau mengikut Hijri, kita keluarkan daripada simpanan ataupun mas 2,5%. Tapi kalau kita mengambil kira tahun Masihi yang bilangan harinya melebihi hari-hari dalam tahun Hijri, maka nisbahnya ialah 2,7%. Jadi dua-dua itu boleh digunakan. Lebih mudah lagi, tahun Hijri ini adalah merupakan panduan untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bila 1 Syawal hari raya, 1 Ramadan kita berpuasa. Ini tak lama lagi nak berpuasa. Jadi kita merujuk kepada anak bulan dan bulan Hijri. Tetapi dalam melaksanakan, menyempurnakan kehidupan kita, khususnya dalam bidang pengurusan keuangan, kita gunakan Januari pertama hingga 31 Disember untuk kunci kira-kira sebagai contoh. Jadi dua-dua itu sebenarnya tidak ada pandangan. Jadi yang lebih kita tekankan di sini ialah bagaimana penghayatannya. Masya Allah, itu dia Ustaz kata, bagaimana penghayatan kita untuk memahami sebenarnya tahun baru itu sendiri kan. Sebenarnya kan Ustaz, kalau ikutkan sebenarnya hari-hari pun kita sentiasa mengupgrade diri, berazam sentiasa untuk menjadi lebih baik kan Ustaz kan. Bukan sekadar kita nak menunggu kedatangan setiap tahun sahaja. Jadi Ustaz, dalam Islam itu sendiri, Ustaz kita tahu Islam itu sangat indah, sangat cantik. Jadi setiap kata azam tu, apa sebenarnya yang perlu kita selitkan dalam azam kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, Ustaz? Kalau kita melihat kepada ruh Al-Quran, bahawa mendepani tahun baru, khususnya 2023, kita kembali melihat bagaimana Al-Quran menekankan untuk mendapani masa depan itu mestilah dengan perancangan. Apa dia perancangan? Perancangan itu ialah kita menghubungkan hari ini, jisrun bainal hadir, pada hari ini, wal mustaqbal, dan masa depan. Jadi perancangan itulah seperti yang diungkapkan dalam satu ayat, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Jadi hendaklah kamu bersiap secukupnya. Jadi wa'iddu di situ untuk menghadapi cabaran. Sebab cabaran masa depan ini pelbagai sifatnya. Bukan saja cabaran fizikal. Jadi apa yang nak disiapkan? Min quwwatin. Sebarang kekuatan. Kekuatan ilmu, kekuatan teknologi, kekuatan moral. Itu semuanya harus dipersiapkan. Maka disitulah datang tuntutan supaya
pendidikan ini tidak boleh ketinggalan. Dia mesti mendepani zaman. Sebab wa a'iddu lahum mastata'tum. Hendaklah kamu membuat persiapan semaksimalnya, secukupnya dalam pelbagai aspek untuk menghadapi mereka. Mereka itu bukan saja sifatnya manusia, tetapi cabaran-cabaran mendatang. Dalam konteks Nabi Yusuf sebagai contoh, dalam menghadapi kemelesetan ekonomi, Nabi Yusuf membuat perancangan 7 tahun. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Dalam tempoh 7 tahun hendaklah kamu mengerahkan tenaga untuk mengeluarkan hasil pertanian. Waktu menuai, fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi. Hendaklah kamu tinggalkan di tangkainya, illa melainkan qalilan ma ta'kulun, sedikit untuk kamu makan. Jadi Nabi Yusuf memberikan satu panduan kepada kita dalam bidang pertanian ataupun pemakanan. Kita hendaklah melakukan kerahan tenaga sedaya yang mungkin. Waktu menuai kita gunakan, kita menikmati hasilnya, tetapi jangan lupa, kata Nabi Yusuf, fadharuhu fi sumbulihi, tinggalkan di tangkainya. Maksudnya perlu ada simpanan. Sama ada simpanan itu untuk masa depan, jangka pendek atau jangka panjang. Jadi sebab itu apabila kita mendapat sesuatu, oleh sebab kita tak menanam gandum, tidak menanam padi, maka bila hari kita mendapat gaji, imbuhan, selain daripada kita gunakan untuk keperluan, maka kena ada saving, simpanan. Fadharuhu fi sumbulihi. Ini yang disebut sebagai satu perancangan ekonomi. Ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu dia kan, Masya Allah. Bila Ustaz sebut menuai tadi kan Ustaz kan, sudah pasti kita nak menuai di hari akhirat nanti. Insya Allah. Jadi itu kejap lagi kita nak sambung lagi dengan Ustaz. Insya Allah kita nak berehat dulu seketika bagaimana kita nak menuai untuk hari akhirat nanti. Kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum.
sekarang sedang berada di Kompleks Pendidikan Ummah. Yang ini sekolah yang ingin melahirkan generasi ummatik. Maksudnya generasi ummatik itu generasi yang kuat kefahaman agamanya, tapi juga cemerlang di segi pendidikan. Bagi anda yang meyakini dengan konsep ini dan berkongsi visi dan misi dengan saya mengalu-alukan bantuan, sokongan, apa juga bentuk bagi menjayakan misi ini sehingga tertegaknya sekolah yang mempunyai semangat ummatik, melahirkan generasi ummatik yang akan mengangkat martabat umat di negara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah itu dia Kompleks Pendidikan Al-Ummah KPU, dan kita masih lagi bersama dengan Ustaz Muhammad Tarmizi Abdul Hamid selaku Mudir Madrasah Al-Hikmah. Dan seperti mana yang kita kata tadi kan Ustaz kan, maksud saya menuai itu itulah kutimpanan dana bagi pembinaan Kompleks Pendidikan Al-Ummah, dan kita bersedekah, kita menuai di akhirat nanti insya-Allah. Tapi Ustaz, kita nak berbalik kepada topik kita yang berkaitan dengan tahun baru ni Ustaz. Mungkin penonton-penonton juga Assalamualaikum nak tahu Ustaz, apa tanggungjawab individu dan juga ataupun jemaah untuk berkaitan dengan menyambut tahun baru, dan kita nak mencipta semula tamadun yang pernah dilakar oleh umat Islam yang terdahulu. Ustaz, silakan. Ya. Pengalaman dan juga pencapaian umat Islam yang lalu, dia tidak hanya dikhususkan kepada mengambil rujukannya di kalangan umat Islam, tetapi dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun umat Islam berhadapan dengan cabaran Rom, satu pemerintahan yang besar, namun mereka mengutip apakah elemen-elemen positif yang ada dalam tamadun Rom ini, Romawi ini, untuk dimanfaatkan sebagai nilai sejagat. Sebab itu dalam sebuah sabda Nabi, taqumus sa'ah war Rum akthar an-nas. Ya, bila berlakunya hari kiamat ataupun terjadinya hari kiamat, orang Rom adalah manusia yang paling ramai. Lalu ditanya oleh Amru al-As, faqala lahu Amru absir ma taqul, cuba perhatikan apa yang kamu sebut itu. Qala, dia jawab, aqulu ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku sebut ini ialah daripada Rasulullah. Ada elemen-elemen positif walaupun daripada pihak lawan, tetapi dia boleh kita apply dalam konteks untuk membina tamadun. Qala, la in qulta dhalik inna fihim la khisalan arba'an. Ya, ada 4 ciri yang ada kepada orang Rom, tamadun Rom. Yang pertama disebut innahum, mereka itu la ahlamun nas, mereka itu mesra dengan manusia. Ya, mereka itu mesra dengan manusia. Mereka lebih sabar, ya, ketika inda fitnah, dalam menghadapi cabaran. Innahum la ahlamun nas indal fitnah, ketika menghadapi fitnah mereka itu lebih sabar. Yang kedua, wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibah, setelah ditimpa musibah mereka bangkit bangun untuk membina keruntuhan yang ada. Yang ketiganya, wa ausyakuhum karratan ba'da farrah, mereka itu lebih hampir untuk berhimpun semula atau berkumpul selepas mereka berpisah ataupun melarikan diri. Wa khairuhum, mereka itu mesra terhadap limiskinin wa yatimin wa dhaifin, mereka itu menyantuni golongan miskin, golongan yatim, dan mereka yang disebut dalam istilah kita dhaif atau istilah kita B40 lah. Dan satu lagi, wa khamisatun hasanah jamilah, yang kelima ini lebih cantik, yaitu wa amna'uhum min zulmil muluk, mereka itu melarang daripada melakukan atau menzalimi pemerintah. Artinya mereka itu menjadi
sebuah tamadun yang mengukuhkan pemerintahan mereka. Demikianlah. Walaupun dia Rom itu dihadapi oleh umat Islam dalam beberapa seri peperangan, tapi ada elemen-elemen yang positif boleh kita ambil. Jadi untuk membina tamadun yang disebutkan tadi, atau meneruskan pencapaian tamadun Islam sebelum ini, maka tidak mustahil. Dari mana sahaja datang kebijaksanaan itu, kita boleh menjadikannya sebagai satu nilai untuk kita bangunkan tamadun kita. Itu secara individu dan juga di peringkat negara. Masya Allah, itu dia kan yang kita boleh ambil pengajaran yang boleh kita hayati untuk kita kekalkan untuk pada saat ini kan, Masya Allah. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami, Ustaz, tadi kita dah tengok visual berkaitan dengan kompleks pendidikan Al-Ummah. Jadi mungkin penonton-penonton Assalamualaikum hari ini nak tahu sedikit berkaitan dengan kompleks pendidikan Al-Ummah ni, Ustaz, dan mereka sudah pasti mereka nak mengumpul pahala saham akhirat, Ustaz. Bagaimana itu, Ustaz, kongsikan sedikit perkembangan berkaitan dengan kompleks pendidikan Al-Ummah ini? Ya, terima kasih. Kompleks ini adalah milik umat. Sebab itu kita namakan dia Al-Ummah. Yang keduanya, kompleks ini adalah satu kesinambungan. Kesinambungan proses pendidikan yang sudah pun bermula sejak manusia yang pertama, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Cuma dalam konteks kita, seperti yang disebut di dalam pengalaman Rasulullah, bahawa budaya pendidikan ini dia bermula dengan Iqra. Iqra bismi rabbik. Jadi bagi merealisasikan, lestarikan budaya Iqra, budaya pendidikan, budaya ilmu ini, kita memerlukan sarana atau infrastruktur. Walaupun pelajar kita saban tahun bertambah, tetapi oleh sebab kekangan bangunan, kemudahan kita sangat terbatas. Jadi kita memerlukan sebuah kawasan dan juga bangunan untuk menampung. Dan ini tidak lain ialah untuk menyediakan satu generasi yang akan datang. Jadi sudah tentu ya, natijahnya dia akan berpanjangan sehingga kepada yaumil qiyamah. Maka projek inilah yang kita war-warkan dalam kesempatan ini, supaya setiap umat Islam bukan sahaja khusus kepada kita menyumbang, tetapi apa sahaja bentuk peranan, khususnya dalam bentuk kita infak ataupun dalam bentuk sedekah yang berkekalan, ini menjadikan harapan kita bersama. Jadi oleh kerana kemampuan kita itu terbatas, kita awali dengan projek tahap 1. Dan insya-Allah sudah sampai kepada 60% untuk di peringkat awal fasa pertama, iaitu kita memerlukan sedikit lagi suntikan tambahan yang ada kepada rakyat Malaysia khususnya, dan kalau ada di luar negara, siaran kita ini boleh juga untuk mereka turut serta untuk participate dalam infak fi sabilillah ini. Jadi matlamatnya pendidikan ini ialah supaya generasi muda kita nanti mereka dapat berperanan sebagai warga negara, sebagai insan yang terbaik, sebagai ahli keluarga yang berjaya di dalam masyarakat kita. Jadi itu matlamat kita, bukan sebagai suatu profit untuk keuntungan, tetapi ini adalah merupakan tanggungjawab kita bersama. Masya Allah, itu dia kan, generasi hari ini penentu generasi akan datang. Kita nak meneruskan kata delegasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kan, Ustaz. Jadi mungkin Ustaz, yang terakhir Ustaz, bagaimana agaknya penonton-penonton Assalamualaikum pagi ini, dan mungkin nak share juga lebih ramai lagi, Ustaz, caranya mereka untuk berwakaf, berinfak di kompleks pendidikan Al-Ummah ni, Ustaz, silakan. Ya, seperti yang disiarkan dalam kaca TV kita, skrin kita itu, kita ada akaun bank yang boleh kita sumbangkan secara individu, walaupun sedikit, tetapi bagi kita sedikit itu digandakan oleh Allah. Masya-Allah. Ya. Mathalul ladzina yunfiqu fi sabilillah, ya. Satu yang kita sumbangkan itu disebut sebagai, ibaratnya kata Allah, seperti setangkai. Dalam satu tangkai itu ada mi'atu habbah,
ada 100. Jadi 100 kali 7, 700. Masya Allah. Jadi satu unit yang kita sumbangkan, gandaannya begitu besar dan sumbernya ialah Al-Quran. Saya yakin para pendengar lebih yakin daripada kami yang ada di sini dengan membuktikannya melalui infak kita dalam perkara ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Itu dia kepada para penonton. Jangan lepaskan peluang untuk kita sentiasa berbuat baik. Azam baru kita, Ustaz, insyaAllah hari ini di nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini untuk berinfak di kutipan dana bagi pembinaan Kompleks Pendidikan Al-Ummah. Jadi terima kasih banyak-banyak Ustaz. Tuan Haji Muhammad Tarmizi Abdul Hamid selaku Mudir Madrasah Al-Hikmah. Saya doakan semoga insyaAllah segalanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sampaikan salam kepada adik-adik insyaAllah. Dan kepada para penonton, kita nak berehat dulu seketika. InsyaAllah kita kembali lagi selepas ini.